Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia binti Azmi dengan nombor matrik 270260. Hari ini saya akan menerangkan penulisan buku ataupun ulasan buku berkenaan dengan tajuk Kepercayaan Orang Cina yang telah dipilih oleh saya. Oleh itu, ini adalah biodata penulis bagi buku Kepercayaan Orang Cina. Nama diberi adalah An Wang Seng atau nama Islamnya adalah An Abdullah. Beliau merupakan seorang rakyat Malaysia yang berketurunan Cina dan merupakan seorang yang sangat aktif dalam NGO dan biasa memberi ucapan dalam pentas politik serta seorang penulis buku yang kreatif. Beliau dikenali sebagai penolong setiausaha kehormat Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia ataupun PERKIM. Beliau merupakan seorang yang bijaksana yang mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda dan sarjana dalam bidang antropologi dan sosiologi Universiti Malaysia. Beliau juga telah menyandang jawatan sebagai Setiausaha Kehormat Persatuan Cina Muslim Malaysia ataupun MACMA dan juga kolumnis Dewan Ekonomi yang diterbitkan oleh DPP. Apa itu asal-usul kepercayaan? Sebenarnya, seluruh manusia di dunia ni memang tidak ada walaupun seorang yang terlepas dari dugaan, masalah dan cabaran hidup. Setiap dugaan yang diterima juga adalah berbeza setiap orang. Namun, segala kesusahan, penderitaan, ketegangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan menggunakan akal yang dianugerahkan oleh Tuhan. Walau bagaimanapun, ketakutan manusia terhadap ancaman yang mendatang menyebabkan mereka sentiasa berjuang untuk mengharungi liku-liku kehidupan. Namun, apa yang menariknya, tiada istilah bagi setiap manusia itu adalah sempurna. Tambahan pula, manusia pada zaman dahulu masih lagi jahil dan tidak mengenal erti ilmu. Bagi situasi yang lebih jelas seperti kejadian guruh, ribut petir, kejadian siang dan malam, gempa bumi dan sebagainya. Kepercayaan setiap bangsa dan agama adalah berbeza, terutamanya bagi orang Cina. Hal ini di mana mereka berpendapat bahawa kejadian guruh dan petir adalah kerana kemurkaan penghuni di langit yang berlaku disebabkan oleh peperangan sesama dewa. Selain itu, panahan kilat pula dikatakan sebagai percikan kuasa sakti yang dikeluarkan daripada senjata yang digunakan oleh para dewa. Manakala musim kemarau yang berlaku pula dikatakan disebabkan oleh perbuatan jahat manusia yang telah menyebabkan kemarahan dewa-dewi. Sedar tidak sedar, mitos ini masih diguna pakai sehingga kini. Malahan orang Cina juga dilarang mencabar dewa-dewi kerana takut dipanah petir. Bukan itu sahaja, mereka juga tidak boleh menuding jari ke bulan kerana disifatkan sebagai tindakan yang kurang sopan. Seperti bangsa lain, orang Cina juga sebenarnya mempunyai kepercayaan mengenai kewujudan hantu dan juga roh. Hal ini di mana mereka percaya yang roh dan yang berkeliaran adalah kerana tidak tenteram di alamnya dan lebih gemar merayau pada waktu malam. Mereka juga turut beranggapan bahawa hari siang adalah untuk manusia yang masih hidup, manakala waktu malam adalah untuk hantu berkeliaran. Kerana manusia mudah percaya dengan menderai makhluk halus, magis dan mistik. Kepercayaan inilah yang menunjukkan manusia terlalu bergantung dengan kuasa luar biasa. Persamaan ini juga membuktikan kepada manusia betapa kemahuan, pemikiran dan naluri yang hampir sama walaupun berlainan bangsa dan juga keturunan. Namun, untuk pengetahuan anda semua, teori asal-usul terbahagi kepada tiga, iaitu teori yang berlandaskan psikologi, sosiologi dan juga kombinasi antara psikologi dan juga sosiologi. Saya pergi pada yang pertama dahulu, iaitu teori psikologi. Teori psikologi ia membawa masuk kepada perasaan takut, cemas dan ragu-ragu. Sebenarnya teori ini telah dikemukakan oleh Malinowski, di mana ramai orang Cina berpendapat bahawa kematian seseorang dapat memberi kuasa yang luar biasa dan pengaruh yang besar. Oleh itu,
Mereka memerlukan restu dan doa dari orang yang telah meninggal supaya memberkati setiap apa yang dilakukan. Oleh itu, masyarakat Cina akan bersembahyang dan melakukan pemujaan di kubur pada hari yang dikenali sebagai Hari Qingming. Sedangkan kematian bukan bererti tamatnya kehidupan. Namun, menurut Sigmund Freud pula, agama merupakan tempat untuk dijadikan sebagai tempat penyembuhan penyakit yang luar biasa. Contohnya, bagi sesiapa yang mendapat kekacauan ataupun apa-apa sahaja, mereka akan menemui Sami Buddha dan hidup sebagai petapa di kuil serta tokoh. Oleh itu, teori psikologi ini secara umumnya telah menegaskan bahawa amalan dan kepercayaan wujud atas desakan manusia. Manakala teori yang kedua ialah sosiologi yang membawa maksud ia mengkaji tentang masyarakat, kebudayaan dan sistem sosial manusia moden. Hal ini di mana bagi masyarakat Cina, penggunaan objek seperti bahan pemujaan, perantaraan dan kekudusan yang dizahirkan dalam bentuk patung, dewa atau dewi. Manakala bagi masyarakat India pula, mereka berpendapat patung sebegini dianggap suci. Roh atau dewa dianggap sebagai hidup kekal abadi dan mempunyai kuasa untuk mencorak masa depan kita. Oleh itu, Swetson telah berpendapat bahawa roh dan dewa merupakan ciptaan manusia. Manakala teori yang ketiga ialah teori gabungan psikologi dan sosiologi, iaitu agama merupakan saluran kepada segala kemusykilan. Bukan itu sahaja, masyarakat Cina juga turut percaya agama dan magis, di mana mereka telah mengamalkan dua jenis ilmu, iaitu ilmu hitam dan juga ilmu putih. Biasanya yang kita kenal ialah ilmu hitam, tetapi terdapat juga ilmu putih, di mana upacara ini dijalankan dengan bacaan serapi, mantra, serapah dan pemujaan dengan bacaan ayat yang tertentu yang mempunyai maksud. Malahan ramai masyarakat Cina mempercayai pemakaian tangkar dan juga azimat adalah untuk melindungi diri mereka dan ia dikaitkan dengan ilmu magis, di mana ianya digunakan oleh masyarakat untuk membalas dendam. Kesimpulannya, setiap kepercayaan ataupun agama yang dianuti oleh orang Cina memang tidak dapat dipisahkan daripada nilai-nilai tradisi dan budaya yang mereka warisi dan amalkan buat sekian lamanya. Sekian sahaja, terima kasih.